Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Jamin, bernombor kad matrik I191034995. Hari ini saya nak bentangkan tentang topik yang saya pilih, iaitu Ustaz Ismail Kamus meninggal dunia. Okey, sebelum saya memulakan topik saya, izinkan saya meminjam masa anda sedikit untuk sedekahkan surah Al-Fatihah kepada arwah Ustaz Ismail Kamus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, sebelum kita nak tahu pasal Ustaz Ismail Kamus meninggal dunia ni, kita kena kenal dulu siapa Ustaz Ismail Kamus. Ustaz Ismail Kamus merupakan seorang pendakwah bebas di Malaysia. Beliau juga seorang tokoh ulama yang terkenal di Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand, juga Brunei. Bahkan beliau juga pernah berdakwah di Eropah, khususnya di UK dan Amerika Syarikat. Beliau juga berdakwah di Timur Tengah. Beliau juga merupakan mantan ahli Dewan Negeri Selangor, iaitu Gombak Setia. Dan juga pernah bertanding di atas tiket Parti Islam Semenanjung Malaysia, iaitu PAS, pada tahun 1999 hingga 2004. Beliau juga merupakan pengasas dan pengerusi Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia. Okey. Nama beliau ialah Ismail bin Kamus. Lahir pada 2 Disember 1948 di Kampung Ratang Rening, Hulu Selangor, Selangor. Beliau meninggal dunia pada umur 71 tahun pada tarikh 8 Mei 2020 di Ampang, Selangor. Beliau meninggal dunia akibat sakit tua. Ibu beliau bernama Siah Leman dan bapa beliau ialah Kamus Ahmad. Okey, antara adik-beradik beliau ialah Majid Kamus, Karim Kamus, Musa Kamus, Ismail Kamus ialah beliau sendiri, Zainab Kamus, Samsiah Kamus, Jais Kamus, Luai Kamus, Alwi Kamus dan Muhammad Kamus. Pekerjaan beliau ialah pendakwah bebas. Okey, Ustaz Ismail Kamus atau Datuk Ismail Kamus mendapat pendidikan awal di Sekolah Arab Batangkali selama 6 tahun sebelum ke Ma'had Hishamuddin Kelang. Di sana beliau sempat menjadi seorang guru. Beliau sempat berguru dengan seorang ulama yang tersohor, iaitu Syekh Mahmud Al-Arif Al-Bukhari. Beliau menamatkan pengajian di sana dan seterusnya beliau melanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Kelang dan Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu UKM. Dan beliau mendapat ijazah sarjana muda syariah dengan kepujian pada tahun 1976. Okey, Datuk Ismail Kamus atau Ustaz Ismail Kamus pernah menimba pengalaman sebagai guru, pegawai penyelidik dan pegawai dakwah, selain bertugas selama 15 tahun di Jabatan Islam Wilayah Persekutuan, iaitu Jawi, Institut Tadbiran Awam Negara Intan dan Pusat Islam. Jawatan terakhir beliau ialah sebagai pakar rujuk bahagian hal ehwal Islam
Ustaz Islam sebelum bersara secara pilihan. Okey, selepas bersara daripada perkhidmatan kerajaan dan menubuhkan syarikat perkhidmatan umrah dan haji, Datuk Ismail Kamus menumpukan sepenuh masa kepada rawatan Islam, yang mana Ustaz Ismail Kamus ni dia mempelajari perubatan Islam daripada Profesor Datuk Dr. Harundin sekitar tahun 1979 dan mula mengubat pada tahun 1986. Datuk Ismail Kamus adalah pengasas dan pakar pengamal perubatan Islam di Darussalam. Beliau juga sebagai penasihat Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2003. Okey, selain bidang-bidang perubatan, beliau juga sering keluar di stesen televisyen di rancangan Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Beliau juga tampil dalam rancangan TV terpilih di TV3 dan Astro Oasis. Perkembangan beliau juga boleh diikuti melalui laman sosial iaitu Facebook dan blog kelolaan peminat beliau. Ceramah beliau juga boleh didapati dalam bentuk CD, VCD, MP3 dan menerusi laman YouTube. Beliau juga ada menulis beberapa buku. Okey, antara karya yang ditulis oleh beliau ialah Panduan Khusyuk dalam Solat, Solat Biar Sempurna, 75 tokoh yang terpahat dalam lipatan sejadah, Rahsia Al-Fatihah, Indahnya Sabar dan banyak lagi. Okey, antara anugerah dan kebesaran yang pernah diterima oleh beliau ialah darjah kebesaran Datuk Sultan Salahuddin Abdul Aziz dengan gelaran Datuk pada tahun 1996. Okey. Bagi anugerah pula, beliau juga pernah dianugerahkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Selangor pada tahun 2011. Umum mengetahui, walaupun Ustaz Ismail Kamus banyak keluar di TV dan banyak membuat ceramah-ceramah, beliau juga aktif dalam bidang politik. Beliau merupakan bekas ahli Dewan Negeri Selangor untuk N17 Gombak Setia atas tiket PAS. Beliau bertanding pilihan raya umum pada tahun 1999 dan menang. Okey, mengenai kesihatan beliau dimasukkan ke ward di Institut Jantung Negara pada 26 April 2020 akibat kesihatan yang lemah. Esko Penerangan Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia iaitu Abdul Hadi Yusof dilaporkan berkata ketika itu pemeriksaan mendapati keadaan tidak berkait dengan masalah jantung dan kemudiannya Datuk Ismail Kamus dirujuk ke Hospital Kuala Lumpur HKL pada hari yang sama. Hasil pemeriksaan di HKL mendapati terdapat jangkitan kuman pada paru-paru beliau. Sementara hasil ujian saringan COVID-19 yang dilakukan sebanyak 2 kali adalah negatif. Dan menurut Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia, beliau meninggal dunia pada hari Jumaat, tanggal 8 Mei 2020 pada jam 12.30 tengah malam di kediamannya di Ampang, Selangor. Okey, hasil kajian saya mendapati antara masyarakat mengapa masyarakat menyukai sikap Ustaz Ismail Kamus adalah kerana beliau mempunyai kebijaksanaan dalam menegur beberapa amalan agama dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Kebijaksanaan tu dia terselah yang kadang-kala kandungan teguran beliau jika dibandingkan dengan ustaz lain adalah sama, tetapi implikasi adalah berbeza. Contoh dia, beliau menegur orang yang menghisap rokok. Pendekatan beliau bukan menghukum, tetapi beliau membawa naratif makanan jin. Beliau menjelaskan bahawa di samping tulang, asap juga makanan kegemaran jin. Beliau pernah berkata, siapa yang hisap rokok maka dia adik-beradik jin. Ucapan beliau dalam ceramah menyebabkan orang ketawa
termasuk penghisap rokok sendiri. Dekat situ kita boleh dapat satu kesan yang mana cara penyampaian yang sama, tetapi implikasi, maksudnya isu yang sama yang juga diketengahkan oleh ustaz-ustaz lain, tapi cara yang sangat berbeza yang digunakan oleh ustaz supaya ceramah beliau sampai dekat masyarakat. Beliau juga berseni dalam menyampaikan dakwah. Contohnya beliau berkias dalam menyampaikan mesej. Dalam jenaka beliau menyampaikan satu mesej yang sangat dalam, yang supaya bila masyarakat dengar, masyarakat faham dan masyarakat menerima setiap dakwah yang disampaikan. Saya tertarik dengan Ustaz Ismail Kamus yang mana beliau seorang yang sangat lembut apabila berbicara, dan bukanlah seorang yang kasar bila menegur, memberi ceramah, bukanlah seorang yang bersuara lantang. Tetapi apabila kita sebagai masyarakat Melayu, kita lebih memilih untuk menerima teguran melalui teguran yang lembut dan bermakna. Dan saya juga antara orang yang lebih memilih ceramah yang kita tahu lembut apabila bercakap dan penuh makna. Dan apa yang setiap butir-butir yang keluar daripada mulut Ustaz arwah Ustaz Ismail Kamus sangatlah penting, yang perlu kita ambil tahu. Okey, menerusi laman Facebook bernama Datuk Ustaz Ismail Kamus, terdapat beberapa ibu yang mana saya dapati, terdapat 10 ibu yang disusun oleh Muhammad Kemal Putih, yang disampaikan, yang semuanya disampaikan oleh arwah Ustaz Ismail Kamus. Dan saya tertarik dengan satu ibu yang mana beliau menceritakan tentang ciri-ciri orang yang berjaya. Okey, ciri-ciri orang yang berjaya, ringkasan kuliah beliau, orang yang takut kepada Allah sewaktu berseorangan dan sewaktu bersama orang ramai. Dia bertakwa atau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja, sama ada ketika berseorangan atau ketika bersama orang ramai. Okey, dekat sini Ustaz Ismail Kamus menjelaskan, maksud dia walaupun kita dalam keadaan berseorangan ataupun ramai orang, kita tetap takut dan percaya kepada Allah Ta'ala. Orang yang terdapat dua senario yang mana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana manusia. Okey, mereka tidak takut kepada cecaan oleh orang yang mencecah mereka. Yang mereka takut hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Senario yang kedua iaitu takut kepada manusia kerana Allah Taala. Itu adalah senario yang salah, yang mana ini kerana manusia, ini tidak sepatutnya kita takut. Yang kita perlu takut adalah hanya kerana Allah Subhanahu Taala, kerana manusia tidak ada erti kepada kita. Betul, apa yang Ustaz sampaikan, kadang-kadang masyarakat kita lebih memikirkan apa tanggapan orang, lebih memikirkan untuk takut dan bimbang dengan masyarakat yang lain. Sedangkan kita hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Antara ciri-ciri orang yang berjaya juga tidak mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain tanpa kebenaran adalah satu tindakan yang salah, walaupun menggunakan seliput orang lain tanpa memberitahu ketika di masjid ataupun surau untuk tujuan mengambil wuduk. Sekiranya putus tali selipar tersebut, wajib kita ganti. Yang mana memang niat kita betul, yang mana kita dah pergi masjid dan kita nak berwuduk, tetapi tindakan kita salah. Niat untuk mengambil wuduk dan solat adalah satu tindakan yang sangat betul, tetapi tindakan kita salah, yang mana kita meminjam kasut. Niat kita untuk meminjam, tapi sebenarnya ia dikira sebagai mengambil hak orang lain tanpa memberitahu, sebab kita tak beritahu orang tentang kita pinjam kasut dia untuk kita ambil wuduk.
dalam ciri-ciri ciri-ciri orang yang berjaya, Ustaz Ismail Kamus juga ada menekankan tentang tanda-tanda iman yang teguh. Terdapat 3 tanda-tanda iman yang teguh, iaitu menegakkan kebenaran walaupun dalam keadaan bahaya. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana bencana. Tetap redha kepada qada Allah Subhanahu Wa Taala hingga hilang nikmat. Okey, saya tertarik dengan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana bencana. Maksud dia, okey, suasana sekarang suasana bencana COVID kan. Maksudnya kat sini, sebagai orang Islam, kita perlu percaya setiap apa yang Allah berikan ada sebab dia. Maksud dia, kita tak terlalu bergantung kepada orang lain. Kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu Taala sahaja. Tapi maksudnya bukanlah bermaksud kita bergantung dengan tak buat apa-apa, tapi kita kena ada usaha. Yang mana sekarang ni kan COVID kan, orang banyak macam terlalu bergantung kepada kewangan, terlalu bergantung ni, sampai kadang ada setengah masyarakat yang terlupa akan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, antara ciri-ciri yang dikongsikan, ciri-ciri orang yang berjaya yang dikongsikan ialah bersederhana waktu kekafiran dan waktu kemiskinan, dan adil waktu dia suka atau waktu dia marah. Maksud dia kita kena seimbang. Kadang bila kita dapat satu berita yang gembira, kita terlalu seronok, maksud dia terlalu macam terkinja-kinja lah. Dan kita waktu dia marah, dia terlalu marah. Maksud dia kita kena adil, sama ratakan. Waktu kita bersederhana dalam keadaan kita suka dan bersederhana dalam waktu kita marah. Sepatutnya dalam situasi kita marah tu ada beberapa cara kan untuk menghilangkan rasa marah. Seperti kalau kita berdiri, duduk. Kalau kita dah duduk, still rasa marah, kita baring. Dan sebaiknya kita pergi ambil air semayang. Okey, kalau kita download semua e-book daripada Facebook Datuk Ustaz Ismail Kamus, saya sangat tertarik dengan satu patah ayat. Dan satu patah ayat tu setiap e-book Ustaz akan kongsikan. Maksud dia penulis Akmal Putih ni tulis setiap e-book tu ada satu keratan ayat ni, yang mana daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan maksud dia ialah sampaikanlah daripada aku walau hanya satu ayat. Maksud dia sebagai seorang Muslim, kita perlu menyampaikan walaupun satu potong ayat yang ringkas. Contohnya macam kita sampaikan contohnya ayat sabar itu indah, sabar itu separuh daripada iman. Maksud dia walaupun ayat dia ringkas, tetapi sampaikanlah kepada orang lain walaupun hanya sepotong ayat. Itu yang saya sangat menarik yang arwah Ustaz Ismail Kamus kongsikan. Dan jarang dan setiap ustaz dan para ulama pendakwah ada cara tersendiri untuk menyampaikan dakwah. Tetapi Ustaz Ismail Kamus ni mengambil pendekatan yang mana dia melakukan secara konsisten. E-book yang 10 e-book yang dikongsikan, semuanya ada sepotong ayat yang sangat simple dan sangat bermakna. Dan ia merupakan hadis sahih daripada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Okey, selain e-book ciri-ciri orang yang berjaya, saya juga tertarik dengan satu e-book yang ditulis oleh Muhammad Akmal Putih, yang disusun oleh Akmal Putih, yang disampaikan oleh arwah Ustaz Ismail Kamus, tentang apa persiapan kita bertemu Allah. Okey, yang Ustaz kongsikan, yang pertama ialah niat sahaja untuk akhirat, maka dunia ini kita akan mempunyainya dan dijadikan kekayaan di dalam hatinya.
Maksud dia, apa yang kita buat kat dalam dunia ni, sama ada benda tu kecil ataupun besar, kita kena ingat, semuanya kita kena niat kerana Allah Ta'ala dan niat untuk akhirat. Maka kita bukan saja dapat pahala untuk di dunia, tapi kita juga dapat pahala untuk di akhirat. Yang pahalanya kita boleh bawa ke akhirat kelak. Okey, niat yang kedua, niatkan mencari dunia, Allah porak-porandakan urusannya dan dijadikan kekafiran di antara dua matanya. Terbayang-bayang akan kesusahan sedangkan dia senang. Okey, maksudnya kat sini, kalau contoh kita mencari rezeki untuk niat dia untuk dunia semata-mata, Allah akan porak-porandakan. Allah urusan dia akan susah dan dia akan dijadikan kekafiran di antara kematanya. Maksud dia terbayang-bayang akan kesusahan sedangkan dia senang. Maksud dia, kalau kita niatkan kerana dunia sahaja, kita akan rasa macam ni tak cukup. Ni tak cukup, tu tak cukup, ni tak cukup. Kalau kita niat kerana Allah dan niat untuk akhirat juga, kita akan rasa walaupun contoh rezeki yang kita terima, walaupun benda tu sikit, kita akan rasa cukup. Berbanding kalau kita memfokuskan kepada dunia sahaja. Okey, poin yang ketiga iaitu mengapa kita selalu leka? Sebab lupakan akhirat. Kesenangan dunia ni mengaburi semua mata manusia tentang hebatnya akhirat, hebatnya syurga Allah, hebatnya apa yang Allah janjikan. Tapi manusia ni leka akan kesenangan dan kemewahan yang Allah berikan sampai dia rasa dunia ni dah syurga bagi dia, sedangkan dia terlupa akan syurga yang kekal, iaitu dunia yang betul-betul kekal ialah akhirat. Okey, Ustaz juga ada menyampaikan tentang tanda-tanda sudah hampir kepada kematian. Kata-kata Buya Hamka. Okey, yang pertama ialah mata sudah kabur, uban sudah berterabur, kulit sudah kendur, gigi sudah gugur, makan sudah bubur, dekat sudah pintu kubur. Kalau perasan, semuanya semua yang dikongsikan semuanya bur. Maksud dia dekat situ kita boleh dapat input yang mana ustaz ni bersederhana ketika berkata-kata, tapi maksud yang disampaikan sangat dalam. Okey, Ustaz ada kongsikan, Ustaz juga ada kongsi tentang untuk elak daripada mati mengejut, amalkan membaca doa Allahumma la ta'khuzna ala khirah. Maksudnya, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa kami dengan mengejut. Biasakan diri rajin tahlil kepada Allah, iaitu la ilaha illallah, kerana barang siapa penghujung kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah akan dimasukkan ke syurga. Okey, di akhirat nanti kita terbahagi kepada 3 golongan. Ada 3 golongan, iaitu ahli syurga, ahli neraka dan Al-A'raf, iaitu tidak di syurga dan tidak di neraka. Surah Al-A'raf ayat 46 yang membawa maksud, dan di antara keduanya, syurga dan neraka, ada tembok Al-A'raf yang menjadi pendinding, dan di antara tembok Al-A'raf itu ada sebilangan orang lelaki yang mengenal tiap-tiap seorang dari ahli syurga dan ahli neraka itu. Okey. Ustaz juga ada mengkongsikan tentang satu doa, iaitu minta ke syurga setiap hari, iaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sukhtika wan nar. Yang membawa maksud, ya Allah, kami memohon darimu keridhaanmu dan syurga, dan kami berlindung denganmu dari kemurkaanmu, dari azab api neraka. Okey, Ustaz juga ada kongsikan, sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala nak kita semua masuk ke dalam syurga. Sebab tu Allah jadikan sebab itu Allah bagi pahala yang banyak bila kita kerjakan setiap amalan yang Allah suruh.
Allah suruh. Yang mana antara amalan ibadat dia ialah pahala yang banyak masa kita berpuasa 30 hari ditambah puasa Syawal 6 hari. Pahalanya seperti selama setahun. Berbeza bila pula kita buat dosa. Balasannya hanya satu sahaja. Maksudnya setiap kebaikan yang kita buat, Allah dah janjikan pahala setiap kebaikan ada pahala. Okey. Contoh dia, kita berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan. Tetapi niat tu terbatas atas sebab-sebab tertentu. Contoh dia, kita berniat pun Allah dah bagi pahala. Berbeza dengan kita berniat untuk melakukan kejahatan. Niat tu kita tak akan dapat dosa atas niat tu selagi kita tak buat sesuatu kejahatan tu. Dekat situ kita dapat simpulkan yang mana Allah memberikan banyak pahala berbanding dengan dosa. Kalau kita buat satu dosa, hanya satu balasan sahaja. Kalau kalau kita buat satu amalan yang baik, Allah janjikan pahala yang sangat banyak. Justru kita pilih yang mana? Pahala atau dosa? Okey, secara kesimpulan dia, kematian Ustaz Datuk Ismail Kamus adalah satu kehilangan yang sangat besar lah bagi umat masyarakat, kerana dakwah yang disampaikan oleh Ustaz Ismail Kamus tu sendiri sampai kepada kita semua. Ini selaras dengan apa yang ditetapkan, apa yang tertulis dalam Nota Tasawuf Islam, yang mana sasaran dakwah yang menerima mesej dakwah yang disampaikan oleh pendakwah. Kesan dakwah dia dilihat kepada persekitaran, pendekatan yang sesuai dan sebagainya. Maksudnya apa yang Ustaz Ismail kamu sampaikan, dia sedikit sebanyak telah menyedarkan diri kita sebagai di atas apa yang Ustaz sampaikan, di atas teguran-teguran dan ceramah-ceramah yang Ustaz kongsikan. Okey. Sebenarnya sebagai seorang pendakwah ni dia memainkan satu peranan yang penting dalam proses satu dakwah. Proses dakwah. Kalau pendakwah sendiri menyampaikan dakwah tu dengan cara tak betul, maksud dia proses dakwah tu dia tak akan berkesan. Okey, sudah tentunya mesej yang disampaikan oleh seseorang pendakwah tu sendiri adalah tentang agama dia sendiri, iaitu agama Islam. Dan setiap apa yang dikongsikan, yang diberi ceramah adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, terdapat banyak video-video ibu yang disampaikan oleh arwah Ustaz Ismail Kamus. Kita juga boleh tengok ataupun dengar ceramah dekat video dekat YouTube ataupun dekat Facebook. Laman Facebook iaitu Datuk Ustaz Ismail Kamus. Dekat situ banyak yang Ustaz kongsikan. Di samping ada juga banner tentang untuk bagi menderma dan sebagainya. Okey, sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.